Jom kita selawat sama-sama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqadu تنفرج به الكره وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب sama-sama وحسن الخواتيم يستسقى الغمام Yang berdua, ayahanda, ketua, Tuan Ustaz Abdul Ahmadi bin Haji Muhammad Samsudin, barisan guru penolong kanan, barisan guru kanan mata pelajaran, ketua-ketua bidang, rakan-rakan, guru-guru yang dihormati, seterusnya anak-anak barisan kepimpinan pelajar, seterusnya anak-anak yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pada hari yang penuh kemuliaan ini, Allah himpunkan kita bersama-sama dan Allah izinkan kita untuk sampai ke saat ini berada di atas muka bumi untuk beribadah. Dan khusus pada hari Jumaat ini, Allah izinkan kita untuk berselawat bersama-sama seperti tadi. Ya, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdalil ayyamikum yawmal jum'ah fa'akthiru alayya min as-salati min fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hari yang paling mulia adalah hari Jumaat, maka berbanyakkanlah selawat ke atasku, kerana sesungguhnya selawat kamu akan dibentangkan kepadaku. Selawat bukan sekadar pada hari Jumaat dan bukan sekadar di dalam surau saja anak-anak, kita boleh berselawat di mana-mana saja. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Di mana saja kamu berada, di dalam surau, di kelas, di rumah, di mana-mana saja, kecuali tempat yang tidak sesuai, berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana sesungguhnya selawat Nabi, selawatnya kita selawatkan ke atas Nabi akan sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini anak-anak yang dikasihi sekalian, Ustaz diberi amanah untuk menyampaikan tazkirah ringkas berkaitan dengan penghayatan hadis 40. Hadis 40. Hadis 40 susunan atau karangan Imam Nawawi. Hadis ini bukan hadis Imam Nawawi, tapi hadis siapa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dikarang oleh Imam Nawawi. Okey, sebentar lagi. Jadi kitabnya antara kitab yang ada. Baik. Siapa Imam Nawawi? Sedikit sebanyak untuk kita melihat siapa Imam Nawawi. Nama betul Imam Nawawi ialah Mahyuddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dan beliau dilahirkan di daerah Nawa, di Damsyik, di negara mana? Syam ataupun Syria. Lahir pada bulan Muharram 637 Hijriah bersamaan 1233 Masihi, dan meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah ketika umurnya 38 tahun. Muda, ya, meninggal muda. Ustaz pun dah lebih kurang 10 tahun, ya, lebih tua daripada Imam Nawawi. Ketika kecil beliau banyak menghafal hadis. Beliau menghafal Al-Quran dan mengeluarkan
mengarang kitab-kitab hadis, antaranya Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, dan antaranya juga adalah Matan Al-Arba'in. Ini Matan Al-Arba'in. Ini antara kitab lama lah. Kitab ini Ustaz beli pada 2004. Anak-anak mana ketika itu 2004 belum lahir lagi, dia belum lahir lagi. Okey, jadi hari ini kita akan kupas secara ringkas hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 berkaitan dengan etika orang yang beriman. Dan saya nak minta seorang pelajar akan bacakan hadis ini. Daniel, Daniel, buka buku surat 206, dah tanda tu. Baca matan hadis dan juga mafhum dia. Baca kau kuat Daniel. Hadis 15, al-hadis al-khamis ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata akan yang baik atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia muliakan jirannya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey, baik, terima kasih Daniel sebab sudi. Bukan dengan kitab tu. Kitab ini milik Ustaz sejak 2004 dan Ustaz dah tak baca sebab Ustaz ada masalah sedikit pada penglihatan. Jadi hari ini Ustaz nak wakafkan kitab ini di surau. Jadi anak-anak, Daniel khususnya boleh tolong baca dan kita berkongsi hadis-hadis yang seterusnya. Boleh dengar ya? Okey, baik. Jadi anak-anak, hadis hari ini, hadis yang ke-15 berkaitan dengan apa? Etika orang yang beriman. Disebut dalam hadis tadi 3 perkara. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, siapa dia? Kita lah semua. Anak-anak, masuk cikgu-cikgu, ustaz-ustaz semua adalah mereka yang telah beriman kepada Allah dan percaya beriman juga kepada hari akhirat. Jadi 3 perkara yang disebut dalam hadis ini. Pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka yang pertama dia kena apa? Berkata yang baik atau diam. Yang kedua, muliakan jiran. Dan yang ketiga, muliakan tetamu. Baik, yang pertama anak-anak, berkata baik atau diam. Pernah dengar tak Gagak? Pernah dengar Ustaz pun dah beberapa kali kongsi di surau berkaitan dengan perkara ini. Ya? Jadi anak-anak, bila kita sebut tentang berkata yang baik atau diam, bermakna kalau kita tak mampu nak berkata baik, kita tak boleh nak kawal lisan kita daripada menuturkan perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor, yang lucah dan sebagainya, maka kalau kita berdiam ketika itu, maka kita dapat pahala. Kerana diam ketika kita tak mampu untuk berkata-kata yang baik, daripada kita berkata-kata yang buruk, lebih baik kita diam. Maka diam ketika itu adalah ibadah dan Allah beri pahala. Kalau selama ini anak-anak pernah dengar disebut dan dinasihatkan tentang perkara ini oleh guru-guru, oleh abang-abang, oleh kakak-kakak, oleh kepimpinan pelajar, mungkin anak-anak tak bakal nak ikut sebab mungkin ustaz yang cakap, guru-guru yang cakap. Tapi hari ini kita lihat dan kita dengar ini adalah hadis Nabi SAW. Bermakna diam ketika kita tak mampu berkata-kata yang baik adalah daripada Rasulullah SAW. Mana mungkin kita boleh nak menafikan kata-kata ini. Dan kalau anak-anak ni ingat, kalau kata-kata Nabi pun, pesanan Nabi pun kita tak mampu nak dengar, kita tak mampu nak ikut, tak mampu nak patuh, agak-agak kata-kata nasihat guru-guru, ibu bapa, pemimpin-pemimpin kita pun tak nak ikut. Kalau kata-kata Nabi pun kita tak boleh nak ikut, kita malah masih lagi suka nak berbicara yang kotor, mencarut dan sebagainya. Sedangkan kita telah dinasihati
maka agak-agak kata-kata orang lain dia nak dengar ke? Mungkin lagi susah. Baik, jadi anak-anak, pada hari ini kita diingatkan sekali lagi, berkatalah yang baik atau diam sahaja. Yang kedua, disebut tentang apa? Muliakan jiran. Jiran. Siapa jiran ni? Jiran ni adalah orang-orang atau mereka yang tinggal berhampiran dengan rumah kita, berhampiran dengan kita. Dalam satu hadis, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah hak jiran? Rasulullah menyebut 40 buah rumah. Bermakna hak jiran ini depan kita, belakang kita, kanan dan kiri, 40 buah rumah. Mereka inilah jiran kita. Ya? Jadi apa yang boleh kita sebut tentang jiran ini? Ya? Kalau kita bertemu dengan mereka, kita dahulukan memberi salam. Kalau jiran kita Islam, ya? Kalau bukan Islam, kita lebih dahulu menegur mereka. Hormat, menghormati, jaga hubungan silaturahim antara kita dengan jiran-jiran kita. Tolong menolong dan yang pasti jangan susahkan jiran-jiran kita. Dan baru Ustaz baca dalam satu media sosial tentang seorang jiran terpaksa menabur sebuah lada dekat sekitar kawasan rumah dia. Sebab apa? Penuh dengan tai kucing, jiran sebelah. Ya? Jadi kalau kita bela kucing, jangan susahkan jiran kita. Biarlah kucing tu berak, kencing, tidur dan sebagainya kat rumah kita, jangan sampai menyusahkan jiran. Jadi nampak di sini hak jiran kita sudah langgar. Ya, kita sudah tidak menghormati jiran dan kita menyusahkan mereka. Yang ketiga anak-anak, disebut tentang apa? Muliakan tetamu. Kenapa? Kerana kedatangan tetamu membawa. Siapa tetamu ni? Tetamu ini adalah mereka yang datang berkunjung atau menziarahi rumah kita, sama ada dijemput ataupun tidak dijemput. Jemput atau tak jemput, memang namanya tetamu. Ya, walaupun diundang atau tidak diundang. Tetamu ini dalam Islam kita kena layan dia secara istimewa. 1 hari 1 malam penuh layanan istimewa. Dan had tempohnya adalah selama 3 hari sahaja. Lepas itu pandai-pandailah kamu. Pandai balik ke? Dah 3 hari ni balik lah. Janganlah macam tu Maknanya had layanan terhadap tetamu dalam Islam adalah selama 3 hari. Tapi kalau mereka masih lagi nak berada di rumah kita selepas 3 hari, kalau kita layan, itu adalah sedekah. Sedekah. Namun anak-anak, kalau kita pula yang berkunjung sebagai tetamu, kita kena jagalah hak-hak tuan rumah, betul tak? Janganlah sampai menyusahkan mereka. Janganlah datang tak kira masa, waktu nak makan pun kita datang, waktu mereka nak tidur pun kita datang. Dan yang pasti jangan sampai kita, bila kita berkunjung, berziarah ke rumah orang lain, jangan sampai kita merampas hak mereka. Macam siapa? Macam Israel Zionis, berkunjung, datang ke Palestin, dilayan sebagai tetamu, akhirnya apa jadi? Rumah rakyat Palestin dirampasnya. Jadi janganlah kita menjadi tetamu yang sudahlah tidak dijemput, kita pula menyusahkan tuan rumah dan kita merampas hak tuan rumah. Baik anak-anak, jadi ada 3 perkara. Yang pertama dalam hadis ini sebut tentang apa? Pertama, berkata diam, berkata yang baik ataupun diam. Yang kedua, muliakan tetap jiran dulu. Dan yang ketiga, muliakan tetamu. Jadi itulah antara pengajaran yang boleh kita ambil pada hari ini berkaitan dengan tuntutan iman, supaya kita sentiasa berkata yang baik atau perkara-perkara yang berfaedah. Kalau tak mampu, diam sahaja. Kita kena muliakan jiran-jiran kita, dan kita kena muliakan tetamu yang berkunjung ke rumah kita, dan jangan sampai kita menyusahkan mereka. Kerana apa? Kalau kita laksanakan 3 perkara ini, perkara ini akan menyumbang kepada kesempurnaan iman. Sebab disebut tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jagalah 3 perkara ini. Jadi kalau kita jaga, insya-Allah Allah akan tingkatkan iman kita. Kita akan berusaha untuk meningkatkan iman kita, dan ini akan menjadi satu modal dan bekal untuk kita bawa ke syurga, insya-Allah. Jadi hadirin anak-anak, ingatkan semua rakan-rakan, kalau ada di kalangan anak-anak, rakan-rakan anak-anak yang selalu berkata yang tidak baik, nasihatkan mereka. Hari ini kita nak trendingkan sikit lah. Dengar saja kata-kata kawan yang mencarut dan sebagainya, buat apa? Berkatalah yang baik atau boleh? Cuba buat. Berkata yang baik atau diam sahaja.
sekian aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.